Hai, Assalamualaikum dan salam sejahtera tuan-tuan dan puan-puan. Selamat pagi. Salam sejahtera, selamat pagi, selamat pagi. Apa khabar? Ini adalah sesi bangun-bangun yang diawalkan 10 minit berbanding 9 pagi. So kita bangun lagi awal pada pagi ni sebab kita nak bangun lagi awal lah. Kita nak cepatkan situasi, kita nak buat sesuatu yang lebih berbeza daripada hari biasa. So of course macam semalam pun saya awal sikit. So hari ni pun saya awal sikit. Ada sebab kenapa saya kena awal. Nanti saya akan ceritakan kepada anda kenapa awal. Apa khabar Puan Ayu? Selamat pagi Puan Ayu, Pelamin Bajet Terengganu. Selamat pagi Puan Ayu. Terima kasih Puan Ayu kerana setia menonton jauh dari Terengganu. Akhirnya bertemu juga saya baru-baru ni dengan Puan Ayu di program Monthly Group Coaching MMM November. Baru-baru ni. Selamat pagi Miss Ariana Rose. Sedap-sedap nama-nama semua orang So selamat pagi. Nama saya Nasrul Hadi. Saya adalah Vice President untuk Reachworks International Sdn Bhd. Dan saya bersama dengan anda untuk sesi bangun yang diawalkan 10 minit. Sebab ada perkara yang penting untuk dilaksanakan. That's why saya kena gerak lagi awal hari ni. So saya nak buat sesuatu yang berbeza pada pagi ni. Dan saya harap anda semua setia menanti. So, saya sedang bersiaran secara langsung di 3 tempat secara serentak. Di page Nasrul Hadi, di grup Nak Urus Bisnes dan of course di grup kesayangan saya, grup EFP. Mana pergi orang EFP ni, tak bangun lagi. Mungkin sebab saya asyik kejut awal sangat. Awal 10 minit, langsung semua orang tak bangun lagi. So, bagi anda yang sedang menonton, saya nak anda bantu saya. Adakah suara saya jelas dan adakah visual saya jelas? Jika jelas, tulis itu. Jelas dan awal. Jelas dan awal. Tulis itu. Sebab awal sikit. Apa khabar Tuan Halil Usari? Tiba-tiba dia tukar nama pula. Abidin Muhammad Halil Usari. Semalam naik lain nama dia ni. Hebat boleh tukar nama Facebook sekelip mata. Assalamualaikum Puan Mei Maria. Terima kasih. Morning Puan Mei Maria. Hari tu tak sempat nak tegur. Saya tengah live, tiba-tiba muncul pula. Apa khabar Puan Zamzam? Sihat Puan Zamzam? Puan Zamzam sangat awesome sekarang. Dia ada tanya saya soalan, saya tak sempat nak jawab Puan Zamzam. Soalan tentang nak collaboration. Mungkin kalau sempat saya, kalau Puan Zamzam tengok dari mula sampai habis, kalau saya lepas habis saya punya content sekejap ni, Puan Zamzam boleh tanya balik lah. Mungkin saya sempat nak jawab soalan Puan Zamzam. Okey. So, terima kasih Cik Sitino di grup Nak Urus Bisnes. Cik Mira Rahman di grup EFP. Okey, ada ni. Okey. So, saya nak cakap hari ni saya perlu live awal sebab saya ada kerja perlu dibuat. Perlu bergerak ke proses yang dinamakan sebagai BEP. Business Evaluation Process, yang mana kami dalam rangka lawatan kerja. Walau, bunyi dia government betul. Bunyi dia adalah sangat-sangat pembaris dan sangat-sangat gomen. Kami dalam perjalanan untuk melawat ke semua titanium premier di seluruh negara. Yang mana Alhamdulillah 2 minggu lepas kami dah settle di Johor. Dan kami ada juga settle, minggu lepas kami settle mana adalah kita ada settle dekat Lembah Kelang. So sekarang kita teruskan di Lembah Kelang dan insyaAllah masuk ke beberapa minggu akan datang kita akan settle ke Perlis, Kuantan, Kelantan dan negeri-negeri lain lah. So itu yang kami sedang buat. That's why saya ada appointment pada pukul 10 pagi ni. Dia salah satu office Titanium Premier pagi ni. So that's why saya kena awalkan sikit sesi bangun ni. So itulah kisah dia kenapa saya awal hari semalam dan juga hari ini. Okey, tuan-tuan dan puan-puan, saya juga nak ucapkan tahniah kepada anda kerana sentiasa setia dengan sesi bangun ni. Berikan tepukan kepada anda. Dan kalau anda sedang menonton ni, pastikan anda belanja saya love dengan like laju-laju. Belanja love dan like. Belanja love je lah. Belanja love. Jangan belanja like, belanja love. Belanja love je. Banyak-banyak. So that saya nak tahu adakah anda sayangkan diri anda sendiri. Itu buktinya anda sayangkan diri sendiri. Belanja love banyak-banyak. Kita kena bersyukur masih lagi diberi nafas, Alhamdulillah. Yang mana lately ni kita pun selalu dikejutkan dengan berita-berita yang mana itulah ajal maut di tangan Tuhan. Ramai orang dia sekarang ni kalau kita tengok pattern dia, ajal tu datang tak kira usia kadang-kadang orang sihat pun boleh dijemput. So harap kita semua bersedialah yang sepatutnya. Tiba-tiba dah jadi macam program Tanyalah Ustaz pula pagi ni. Tak, ini program bangun. So boleh saya mulakan sesi ni. Bagi anda ni macam macam hidup tak hidup je anda dekat Nak Urus Bisnes ni, macam tak ada
dekat page Nasrul ni, sikit-sikit je. Dekat EFP, tekanlah love lah banyak-banyak. Tekan love banyak-banyak. Saya harapkan anda tekan love banyak-banyak ni. Okey ke tak? Tekan love. Penat ni hari-hari sesi bangun ni. Macam tiba-tiba rasa macam tak payah kejutkan lah orang ni. Macam you all macam tak ada sesi bangun ni pun saya rasa tak ada isu kot. Atau disebabkan saya terlalu awal. Itu yang menyebabkan you all tak bangun-bangun lagi ni. Okey. So first of all, saya nak bagi tahu tentang tajuk pada hari ni adalah tajuknya agak catchy sikit. Siapa pernah baca komik Hong Kong masa kecil? Mungkin tak kecil sangat lah sebab saya dah tua. So saya masa zaman tu ada baca komik Hong Kong. Nama komik Hong Kong ni dia ada banyak jurus. Jurus salah satunya adalah tendangan tanpa bayang. Gempak gila tendangan tanpa bayang ni. Tendangan tanpa bayang ni bila tendang tak nampak bayang. Tu laju sangat. Tak sempat bayang nak keluar dah kena tendang. So apa yang menarik tentang tendangan tanpa bayang ni adalah ini adalah ayat-ayat gempak yang kita baca, kami baca. Macam saya lah, level-level saya, generasi saya. Kami baca komik tu dan kami teruja. Cuma sekarang ni, hari ni topik dia adalah berkaitan dengan bayang. Cuma hari ni punya topik adalah tentang ekonomi bayangan. Macam saya cakap lah untuk sesi bangun ni. Siapa sini first time tengok sesi bangun ni? Ada tak siapa sini first time yang mungkin datang daripada sesi kopi panas petang saya dekat Richworks? So tendangan tanpa bayang dengan ekonomi bayangan. Apa beza dia? Ada sangat beza yang besar. Sebenarnya tendangan tanpa bayang tu tak ada kena-mengena pun dengan topik pada pagi ni. Kita lebih kepada tentang ekonomi bayangan. Atau dalam bahasa Inggerisnya tuan-tuan dan puan-puan, saya nak anda tulis ni, shadow economy. Tulis itu, shadow economy. Dalam bahasa yang lebih serius, I'm going to talk about economy this morning. Continue the pattern. For the past few days saya bercakap tentang ekonomi. Saya nak bagi anda alert tentang keadaan ekonomi. That's why sesi bangun ni lama-lama makin jadi berat. So boleh ke saya teruskan dengan topik yang lebih berat ni? Korang ni semua ada ke tak ni? Saya tak ada komen ni, pelik lah. You all ni semua ada ke tak ni? Saya tak nampak komen ni. Oh betul lah, dia kadang-kadang dia tak lari lah komen ni. Kita kena drag ke sini lah. Kenapa lah? Okey, tak ada isu. So shadow economy, tak ada S Tuan Halil. Shadows tak ada S. Shadow economy, ekonomi bayangan. Yang mana hari ni topik dia berkaitan dengan percukaian. Of course, cash, dia melibatkan dengan cash flow. Puan Zamzam kena dengar ni. Puan Zamzam adalah sebahagian daripada orang yang akan membantu tentang ekonomi bayangan ni. Okey, apa maksud ekonomi bayangan ni tuan-tuan dan puan-puan? Adalah dia melibatkan aktiviti ekonomi yang tidak dapat dicukaikan dan tidak dapat dikira oleh kerajaan untuk pengiraan KDNK atau dalam bahasa Inggerisnya GDP. KDNK itu keluaran dalam negara kasar. GDP adalah Gross Domestic Product. So ekonomi bayangan ni, shadow ekonomi ni, dia berlaku dalam kerangka LHDN, Lembaga Hasil Dalam Negeri. Mereka melihat shadow ekonomi ni berbahaya untuk mereka lah. Membahaya untuk mereka, mungkin tidak membahaya untuk anda. Mungkin sebab bila dia cerita pasal shadow ekonomi ni, okay, kita cerita macam ni lah. Sebelum shadow, kita cerita pasal ekonomi. Okay, ekonomi ni basically saya bahagi kepada dua lah. Bagi kepada dua. Satu ekonomi yang atas tanah, satu ekonomi bawah tanah. Maksud ekonomi atas tanah adalah semua aktiviti ekonomi yang kerajaan dan lembaga hasil boleh pantau. Dengan cara macam mana? Orang daftar bisnes, orang register nombor cukai, mereka menjalankan perniagaan secara sah. Dia bagi tahu semua tentang aktiviti perniagaan. Maksudnya ekonomi yang orang nampak dekat atas. Bayangkan ini tanah. So kita ada ekonomi atas tanah. Ekonomi bawah tanah ni, itu dipanggil sebagai shadow ekonomi. Ekonomi yang kerajaan tak boleh nak kesan. Ekonomi yang aktiviti ekonomi, aktiviti orang buat duit lah. Macam ni lah nak bagi senang faham. Berat sangat tak ni? Boleh teruskan ke tak ni? Korang ni ada lagi ke tak ni? Saya takut nanti saya cakap benda ni saya seorang je faham. Okey. Ekonomi ni dalam bahasa mudah lah. Kalau orang tanya anda apa benda ekonomi ni, dalam kerangka yang you faham, ekonomi ini adalah aktiviti orang buat duit melalui perniagaan. Senang macam tu je jawapan dia. Ekonomi adalah aktiviti orang buat duit melalui perniagaan. So bila saya cakap atas tanah dengan bawah tanah adalah
Ada orang buat aktiviti ekonomi atas tanah tu, orang boleh nampak dia sah, dia daftar SSM, daftar nombor cukai, dia bayar zakat secara sah dekat pejabat zakat, dia gajikan pekerja, bayar KWSP, bayar SOKSO. So itu semua atas tanah. Kalau bawah tanah ni, atau dalam bahasa lainnya, ekonomi bawah tanah ni, shadow ekonomi adalah aktiviti ekonomi yang orang tidak daftar. Tidak daftar SSM, tidak bayar cukai, bayar zakat, bayar, tapi dia bayar zakat secara direct. Dia tak bayar, mungkin ada yang bayar zakat kat pusat zakat, ada yang bayar zakat direct kepada asnaf. Tak ada isu, itu tak ada isu. Saya tak cakap salah nanti dulu saya boleh cakap salah lagi. Aktiviti jenayah yang memang terancang, penyeludupan, ni semua ekonomi bawah tanah. So adakah bila orang buat macam tu dekat bawah tanah ni tak buat duit? Underground, yes, underground, Puan Zamzam, betul, underground. So ini ada dua jenis ekonomi yang saya nak cerita kepada anda. Dan kenapa saya sentuh topik ni adalah, tuan-tuan dan puan-puan, saya tak nak cerita pasal yang ekonomi bawah tanah tu. Of course yang atas tanah tu saya dah selalu cerita, which is ramai di antara anda dah start buat. Dah start bayar cukai, dah start daftar bisnes, dah buka account, dah bayar staff gaji, bayar diri sendiri gaji. Teruskan. Jangan tiba-tiba hari ni saya cerita benda ni, you all nak pergi bawah tanah balik. Apa yang berlaku dekat bawah tanah ni? Siapa nak tahu? Say I. Tulis situ I, banyak-banyak sikit. Saya nak tahu adakah you all ni masih menonton ni. Okay. Adakah illegal? Means illegal ke? Dia bercampur-campur sebenarnya. Ada yang illegal, ada yang tak illegal. That's why saya nak explain tentang shadow ekonomi ni. Saya nak explain tentang shadow ekonomi ni. Boleh Okay. Bila saya cerita pasal shadow ekonomi, ekonomi bawah tanah ni, tuan-tuan dan puan-puan, dia adalah melibatkan ekonomi ada 5 jenis. Shadow ekonomi, 5 jenis. Okay. Jenis yang pertama adalah mereka menyeludup barang, penyeludupan barang. Ramai dekat border selalu seluduk barang. Dan barang ni bukan semuanya barang salah Jangan anggap orang yang seluduk barang, seluduk rokok ke, dadah ke, manusia pun ada. Bukan semua penyeludupan ni barang-barang terlarang. Ada je orang seludup minyak masak, tepung, gula, barang-barang terkawal. Walaupun hakikatnya barang yang diseludup tu sebenarnya kalau on normal transaction ni perniagaan yang sah. Tapi bila dia buat penyeludupan, dia jadi tidak sah. So bila dia tidak sah, dia jadi ekonomi bawah tanah. Okay? Underground. Ekonomi shadow, bayangan, ekonomi bayangan. So jangan salah faham Bukan semua walaupun you seluduk barang tu hakikatnya halal, dari segi makanan dia halal, tapi dia jadi tidak sah disebabkan anda seluduk barang terkawal. Tu contoh. Okay. Lagi yang kedua adalah orang buat bisnes seluduk wang haram. Of course wang haram tu jelas lah. Kalau orang meniaga mereka kata meniaga jugalah, meniaga dadah, meniaga arak, rokok, ni benda-benda yang orang seludup keluar. Itu pun shadow ekonomi bawah. Okey, tak apa, yang tu saya harap anda tak terlibat cakap orang sebelah. Jangan, coy. Tu jangan Jangan kita buat terlibat dengan aktiviti macam tu. Tapi itu di sebahagian daripada shadow ekonomi juga, sebab dia melibatkan cash. Lagi yang ketiga adalah aktiviti bayar gaji secara tunai. Ini pun ekonomi bawah tanah juga. Sebab bila kita bayar gaji secara tunai, kita collect duit tunai, bayar gaji tunai pun tidak dapat di-track oleh bank. Tidak dapat, transaksi tu tak dapat direkodkan. Ini selalu orang buat bisnes, contoh buat kedai makan dekat ujung-ujung mana, Ceruk Rantau mana, memang jenis tak pernah masuk dalam akaun. Mungkin anda pun antara mereka yang terlibat dalam shadow ekonomi ni. Buat bisnes, tak daftar, buka kedai makan. Okey, tak ada hal. Buka kedai makan kat kampung, tak daftar, dapat duit tak masuk bank, bayar gaji pekerja pun cash. Adakah itu ada isu? Sebenarnya tidak ada isu. Kalau dalam kerangka satu part, sepatutnya tak ada isu. Tapi dari segi undang-undang Malaysia tak boleh lah sebenarnya. Of course memanglah ada isu sebenarnya, tapi dia tak, macam nak cakap dia bukan dalam skala yang besar berbanding yang tadi saya sebut tu. Tapi kalau kadang-kadang skalanya besar juga, actually dia jadi isu lah. Kalau ikut, mana saya punya buku cukai, kalau ikut buku akta ni, akta cukai pendapatan ni, basically jadi isu lah bila buat kedai makan. Awal pukul 9 dah ni tuan, oi lewat dah bagi saya. Lewat dah yelah, boleh lah tu Cik Wan Zunaizah.
Oh, hari tu dia dah tengok saya dah baru live dengan dia itu. Owner produk ni. Produk apa saya tak ingat nama produk dia. Hari tu live dekat MGC. Okay. So macam saya cakap tadi, walaupun anda ni buka kedai makan dekat kampung, in a sense dari segi undang-undang Malaysia anda dah langgar lah sebab awak bisnes tak berdaftar. So kena hati-hati, shadow ekonomi. Okay. Tu yang ketiga. Nombor 4. Anda buat ni nombor 4 ni sebenarnya shadow ekonomi. Ni dah start dah kena mengena dengan you. Okay, serius sikit Ada orang dia jadi Insta famous. Insta famous, jadi apa? Selebriti dekat media sosial. Mereka ni tuan-tuan dan puan-puan pun dipanggil sebagai shadow ekonomi jika mereka tak daftar diri mereka sebagai satu entiti perniagaan sebab mereka tengah buat bisnes Dia promote barang dekat Instagram, lepas tu dia dapat payment, dia tak declare payment tu. So dia dah lari cukai kat situ. Untuk pengetahuan anda, itu pun shadow ekonomi juga. Insta famous yang anda hire, especially kalau anda ni founder produk, anda subscribe dia punya servis, anda bayar dia punya servis, bayar dekat dia personal pula tu. Insta famous buat duit. Tapi Insta famous pun jika mereka buat duit dan mereka tidak declare, mereka juga shadow ekonomi. Okay, nombor 3 tadi adalah mereka yang bayar gaji secara cash. Servis secara cash. Itu okay, nombor 3 saya patah balik nombor 3 tadi. Nombor 3 ni melibatkan banyak pekerja asing. Ramai pekerja asing dia dapat payment cash. So ini adalah ekonomi sebab ekonomi yang tidak direkod sebab mereka dapat income, mereka tak bayar cukai pun. Dan mereka tak masuk duit. Mereka dapat duit, mereka terus transfer Western Union. Transfer duit keluar, bagi dekat family, back that ada ke luar negara. Ini pun ekonomi yang tak dapat direkodkan. Bukan sikit especially pekerja construction, pekerja kedai makan, cleaning service, dapat duit cash. Kadang-kadang diorang dah sepatutnya dapat duit tu, mereka patut layak bayar cukai, tapi mereka tak bayar cukai. So it's a shadow ekonomi juga tuan-tuan dan puan-puan. So nombor 4 tadi saya sebut pasal Insta famous. Insta famous ni pun dianggap sebagai shadow ekonomi sebab mereka tak dapat duit. Adakah mereka declare? Mereka saja yang tahu. Mereka dan keluarga mereka saja yang tahu. Itu punchline sebenarnya. Siapa ingat, ingatlah. Okay, so itu nombor 4. Dan nombor 5. Nombor 5 adalah terlibat, mungkin ada kena-mengena dengan anda semua, sekarang atau dulu. Yang mana anda sekarang sedang kerja, makan gaji, tapi dalam masa yang sama anda juga buat pekerjaan sambilan. Contoh, anda ajar tuition, jual makanan. Siapa cikgu-cikgi kat sekolah, jual makanan, dapat income, jual barang online, bisnes online. So ini semua shadow ekonomi tuan-tuan dan puan-puan. Okey, faham ke faham? So nombor 5 tu faham ke tak? Orang yang buat bisnes part time pun dianggap shadow ekonomi disebabkan mereka tidak declare mereka punya income. Mungkin mereka tidak declare atau mungkin mereka declare, tapi most of the people tidak declare. So kenapa saya nak tiba-tiba cerita pasal tendangan tanpa bayang ataupun shadow ekonomi ni? Siapa nak tahu? Say I. Tulis situ nak tahu. Kenapa? Tulis situ nak tahu. Kenapa saya nak cerita pasal benda ni? Adakah saya suka-suka nak cerita, nak nampak saya bijak? Adakah saya macam tak ada kerja lain nak bagi anda takut? Atau sebenarnya apa tujuan saya cerita ni? Dia mesti ada tujuan dia tuan-tuan dan puan-puan. So saya nak tunggu siapa tulis nak tahu ni. Macam semua tak berminat dia topik ni. Topik ni topik berat sebenarnya. Takut korang tak boleh nak tangkap je. Tapi seriously ini topik yang sangat penting. Sebab kejap lagi saya akan tunjuk satu logo yang menakutkan ramai orang. Kalau dapat logo ni, dapat surat logo ni, semua lari lah. Ni. Mungkin terbalik sikit, sorry dia mirror. Ini gambar ibu pejabat LHDN di Cyberjaya. Ibu pejabat LHDN terletak di Cyberjaya tuan-tuan dan puan-puan. Ni dia punya HQ dia. Gambar HQ. Okey. Saya ada baca satu berita, tim tolong post tentang berita tu. LHDN bangun pelan transformasi, hasil kesan aktiviti elak cukai. Berita ni dikeluarkan pada 25 Januari 2020, baru-baru ni. So tengok, nanti habis daripada sesi live ni, anda boleh klik link tu, anda boleh tengok, baca artikel tentang LHDN ni. Okey, bila saya sebut pasal ekonomi bayangan tadi, shadow ekonomi ni adalah aktiviti-aktiviti mengelak cukai, mungkin secara sengaja ataupun
mungkin juga secara tidak sengaja. Sebab ramai orang buat bisnes, mereka tak sedar pun sebenarnya mereka sedang terlibat dalam aktiviti mengelak cukai tanpa mereka sedar. So tim saya dah post dah tu. Tim saya dah post. Anda boleh klik link ni. Nanti lepas habis live ni anda tengok anda baca artikel ni. LSDN tengah bangun pelan transformasi. Sebab apa? Nilai shadow ekonomi ni tuan-tuan dan puan-puan, ini nilai saja yang mungkin saya rasa dia underestimate. Tapi nilai dia setahun adalah 300 juta. 300 juta. Tapi saya rasa sebenarnya lebih lah. Takkan 300 juta je kalau termasuk aktiviti haram lain. Kalau nak kira aktiviti yang biasa-biasa, orang buat kerja part time, orang apa lagi? Kerja part time, Insta famous, bayar cash, semuanya sepatutnya dia jadi banyak lagi lah daripada tu. Waalaikumsalam Tuan Farid Izzuddin. Waalaikumsalam. Okey. So, apa yang saya nak cerita kat anda, tuan-tuan dan puan-puan, saya tak nak drag terlalu lama sebab saya ada meeting, saya nak kena pergi sekejap lagi. Macam saya cakap tadi, saya nak bagi tahu anda kena hati-hati. Tujuan saya buat live pagi ni untuk ceritakan tentang topik yang sangat berat ni. Topik ni pada saya sangat berat Berat sebab saya nak explain perkataan yang anda tak pernah dengar, shadow ekonomi, tentang bayangan. Kedua adalah dia jadi berat sebab dia menakutkan anda. Sebab anda tanpa sedar sebenarnya you terlibat dalam ekonomi ni. Tanpa sedar. Mungkin antara anda tanpa sedar terlibat. Dan yang menyebabkan saya rasa benda ni lebih berat adalah LHDN tahu yang anda tengah lari. Dia bukan lari tau. Dia sebenarnya dia tak tahu yang benda tu you sedang lari. Dia ada dua kategori. Ada orang memang tahu dia sedang lari. Dengan dia sengaja tak daftar bisnes dia. Dengan sengaja dia buat benda-benda yang salah dari segi undang-undang. Tapi ada orang dia tak tahu pun sebenarnya dia salah. Itu yang lagi berat tu. Orang yang tahu dia salah, dia sedia. Kalau dia kena tangkap, dia dah ready lah. Mungkin dia dah ready duit, dia dah ready nak lari. Itu okey. Taklah okey sebenarnya. Tapi dia at least dia aware yang dia dah salah dan dia sedia. Yang jadi masalahnya, ramai di antara anda tak tahu anda tengah buat salah. Okey, siapa rasa takut ni? Adakah saya patut berhenti buat live tajuk ni? Atau lepas ni saya tak cerita lah pasal ekonomi ni. Berat sangat saya rasa. Tengok muka berkerut, komen pun tak banyak. Korang pun macam tahu tak tahu, faham tak faham je ni. Tak ada komen pun ni. Semua takut ni rasa-rasanya. Adakah sedang fokus atau sedang takut ni? Yang tengok ni tengah ramai ni, tapi tak ada komen ni. Semua okey ke tak ni? Okey ke tak ni korang ni? Okey ke tak ni korang ni? Tahu tak takut ke tak ni? So faham sebenarnya LHDN dia sedang memantau aktiviti ni. Sebab dia nak of course sebab Puan Zamzam kena aware benda ni. Sebab benda-benda macam ni akan mungkin jadi peluang untuk you punya perniagaan juga. Puan Zamzam dia buat account. Dia dah ada syarikat buat account. Business buat account. Dulu tak ada, dulu buat freelance. So sekarang dia ada office. Dah ada team katanya. Dah ramai orang nak collaborate. Itu you decide sendiri Puan Zamzam macam mana. Adakah patut collaborate ke macam mana. Tapi seriously, ini antara benda yang you all tak tahu. Sebenarnya, banyak aktiviti yang LHDN tahu. You all, ramai orang lari cukai secara sedar atau tidak sedar. Macam saya cakap tadi, kalau dia tahu dia buat salah, dia sedia. Yang tak sedia ni, yang takut tiba-tiba dia dapat surat LHDN, dia kena bayar certain amount. Which is sebenarnya yang itu paling menakutkan lah. Yang saya cakap tadi lah, contoh Insta Famous. Insta Famous ni kadang-kadang dia tak sedar sebenarnya, dia sedang dipantau oleh LHDN. Tiba-tiba dia buat review produk, sikit-sikit muka dia. Lepas tu dia punya follower pun juta-juta. Tapi bila LHDN cari nama dia, dalam database dia orang tak pernah bayar cukai. Tapi asyik-asyik muka dia dan muka dia. Dan ada yang dah jadi artis pun, keluar TV apa semua. Tapi tak pernah bayar cukai. So ini antara orang-orang yang you pun kena takut juga. Sebab orang yang membayar kepada Insta Famous ni pun akan jadi isu. Sebab jika orang yang bayar kepada Insta Famous ni, Insta Famous tu tak declare, anda yang bayar, mungkin perbelanjaan anda tidak dibenarkan untuk tolakan cukai. Sebab anda bayar Insta Famous tu, kononnya anda bayar untuk marketing. Tapi bila Insta Famous tu tak declare dia punya pendapatan, kerajaan tak boleh, LHDN tak boleh ambil portion daripada income tu, daripada this Insta Famous yang promote anda punya produk. Dia dapat duit, dia promote produk anda dah bayar kat dia. Dia tak declare kat cukai. So LHDN cakap, okey, awak dah bayar dia, perbelanjaan awak tidak dibenarkan untuk tolakan cukai. Add back, kataan dia. Unallowable expenses, disallowed. So harga review tu dah lah mahal kadang-kadang, bukannya murah-murah. So anda pula kena bayar cukai sebab dia tak declare.
So bagi anda yang nak subscribe Insta Famous lepas ni ataupun orang review produk, tanya dia, cik ni declare cukai tak? Ada bisnes ke tak? Ada orang yang ada bisnes sebenarnya. Dia buat enterprise khas untuk collect payment ni. Itu Insta Famous yang bijak. Mungkin antara dia dah bijak ataupun dia dah kena tangkap dengan LHDN. Mungkin atau memang dia dah pergi kelas ritual ke, saya tak pasti. So kita memang sedang dipantau. Yes, betul tu Cik Intan Rahmat. Kita memang dipantau oleh LHDN. Segala aktiviti kita di media sosial, kalau kita ni okey, insya-Allah tak ada orang nak. Itulah. Bagus tuan share kat sini. Terima kasih Puan Zamzam. Saya share benda yang, that's why saya cakap sesi bangun ni saya try untuk start bagi topik yang lebih berat, supaya anda bangun tu dengan lebih menakutkan daripada anda relax je kan. Siapa rasa saya share ni, saya patut share lagi macam ni? Tulis situ, patut share. Tengah nak fahamkan. Siapa yang tak faham boleh tengok lagi, baca artikel. Saya ada satu lagi artikel. Tim boleh post satu artikel pada 13 Januari. Artikel ni dia menceritakan tentang ekonomi bayangan. Post lagi satu, link lagi satu tu, berita lagi satu tu post. Yang ni anda nanti baca kemudian. Dia ada satu gambar rajah macam ni. Maaf dia terbalik sebab mirror. Okey. Ni saya ada satu lagi artikel pasal shadow ekonomi. Nanti lepas habis live ni anda baca dalam bahasa Melayu. Dua-dua artikel ni daripada surat khabar. Saya nak tim saya post lagi satu. So anda tonton, baca juga tu. Next time saya akan sentuh lagi benda-benda berat macam ni. Saya akan start, macam saya cakap baru-baru ni, bila sesi bangun ni saya nak start share tentang artikel. So mungkin lepas ni kita akan post dulu artikel tu dan anda baca, dan kemudian saya ulas. Sebab ada banyak artikel yang ramai orang tak perasan. Tu Isytihar perang ekonomi bayangan, isytihar perang shadow ekonomi. Tengok, dengan bayang-bayang pun kerajaan nak bergaduh. Sebab ini adalah income yang mereka terlepas. So mereka memang start nak buat benda ni, shadow ekonomi ni. So tim kita ada share. Tolong dekat page Nasrul, dekat EFP dah, dekat Nak Urus Bisnes pun letak the link, so that team, para penonton boleh tengok lah. Para penonton, bunyi ni macam viewer lah, semua boleh ni. Okay, so saya tak nak drag lagi tentang shadow ekonomi. Saya nak anda digest dulu. So mungkin next time kita akan kupas lagi tentang topik ni. So inilah antara benda-benda yang saya akan share untuk sesi minggu ni. Saya ada kelas lagi tuan-tuan dan puan-puan, Cost Analysis Mastery dengan Cash Flow Management. Dua kelas ni, 22 sampai malam, 23 pagi sampai petang. So 2 hari 1 malam. Ni kita panggil kelas combo. Kalau anda nak tahu macam mana nak hadir kelas ni, anda sama ada boleh tinggal nombor telefon ataupun anda boleh WhatsApp kami di www.rituals.com/whatsapp. WASAP /WhatsApp. www.rituals.com/whatsapp. Kalau anda nak hadir kelas Cost Analysis Mastery dengan kelas Cash Flow Management. Ni dua kelas tentang pengurusan costing dengan pengurusan cash flow. Saya sentuh sikit tentang cukai. Dan actually saya ada satu kelas lagi, kelas urus cukai namanya, pada 7 Mac 2020. Tim boleh tulis itulah apa kelas saya ada. Saya just nak share je. Kita dah ada pendaftaran, semua dah, kita dah cukup dah. Kita tak cakap lah, kita open lagi lah basically. Kita masih open, kita okey untuk anda hadir kelas kalau anda berminat. Sebab kita akan banyak benda saya nak buat. So saya nak ulang balik, 22, 23 saya buat kelas, dua kelas ni, Cost Analysis dengan Cash Flow Management. Hari 7 hari bulan Mac, hari Sabtu saya akan buat kelas urus cukai daripada pagi sampai malam. Mungkin anda tak tahu kita ada buku ni. Sorry dia terbalik, that's why saya buat kertas lain. So kita dah ada workbook apa semua dah ready. Dan ada handout baru saya plan nak bagi. So itulah konsep dia. Tuan, saya dah post dalam EFP surat analysis dan tuan saya dapat. Boleh tolong jawab. Okey, insya-Allah Puan Umu Husin, nanti saya check surat tu. Nanti saya check. Nanti tim saya kena tag saya dekat EFP ni. Tim tolong tag, cari balik post daripada Puan Umu Husin. Nanti saya akan check balik. Okey, so itu saja.